Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bersama Cikgu Kai hari ni. Cikgu Kai walaupun kelas online kita tetap handsome, berkatai, kacak-kacak semua faham. Okey. Untuk hari ini kita akan bincang tentang peranan seni visual dalam sosiologi. Okey, terdapat 8 elemen di dalam peranan sosiologi. Yang pertama nasionalisme, yang kedua persekitaran, yang ketiga propaganda, keempat ritual, kelima spiritual, keenam pengeluaran, ketujuh pemujukan dan kelapan ialah perniagaan dan perdagangan. Okey, untuk tajuk peranan sosiologi ni dia ada dua pecahan dalam peranan seni visual ada dua. Satu peranan psikologi dan kedua adalah peranan sosiologi. Peranan psikologi kita dah belajar yang lepas, emosi, sensitivity, ekspresi dan satu lagi apa? Emosi, sensitivity, ekspresi dan creativity. Tengok. Tak ingat Okey. Okey, untuk peranan sosiologi ni, okey, cikgu akan bacakan, Cikgu Kai akan bacakan untuk awak semua. Okey, yang pertama, nasionalisme. Okey, apa itu nasionalisme? Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan negara. Okey. Menghasilkan karya seni, menghasilkan apa-apa yang berkaitan dengan seni dan dapat membangkitkan semangat cintakan tanah air, cintakan negara, sayangkan negara, meningkatkan jati diri. Itu akan jadikan kaitan dengan peranan sosiologi dalam seni visual. Okey, yang kedua, persekitaran. Mengukuhkan kepekaan dan sensitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Okey, yang berkaitan dengan persekitaran. Propaganda. Seni visual sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea, hasrat ataupun kepercayaan, pengaruh dan kuasa. Okey, dia menggunakan medium seni ni untuk menyebarkan apa yang tersimpan di dalam diri dia. Gitu. Okey, seterusnya ritual. Ritual ni berkaitan dengan upacara sesuatu budaya atau adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Okey, seterusnya spiritual. Okey, seni visual untuk ketenangan, kepuasan dan keselesaan. Okey. Okey, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi dia punya pecahan dia. Okey, seterusnya pengeluaran. Hasil seni visual berasaskan kaedah faktor cita rasa, gaya, fungsi dan kegunaannya. Hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Okey, contoh yang barang-barang tradisional seperti labu sayung, dia adalah hasil karya seni tapi dia dijual. Okey, dikomersialkan untuk mendapatkan keuntungan lah. Okey, benda tu senang je. Seterusnya pemujukan. Hasil seni visual berupaya membentuk empati dan tarikan. Okey, pemujukan. Hasil seni visual berupaya membentuk empati dan tarikan. Apa maksud empati? Empati ni maksud dia macam simpati lah. Meraih penonton, meraih audiens tu untuk melihat benda tu. Dia lebih kurang untuk jualan jugalah kot. Okey. Seterusnya perniagaan dan perdagangan. Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Okey. Okey, untuk peranan sosiologi ni memang selalu keluar dalam exam. Tapi antara satu. Okey, antara 8 tu dia akan keluar satu atau dua saja. Okey. Jadi kena hafal lah semua sekali Cikgu garang ni. Okey. Okey, kita kelas kita sambung balik yang tadi.
Okey, cikgu akan terangkan lebih mendalam sikit setiap elemen yang ada dalam peranan sosiologi ni. Okey. Okey, yang pertama nasionalisme. Okey. Dalam nasionalisme ni, sebagai contoh, dia dapat menyumbangkan idea kepada negara, membangkitkan semangat cinta kepada bangsa dan negara, menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab kepada negara. Contoh dalam seni visual ni, dia membuat catatan, membuat poster, spanduk iklan dan sebagainya. Okey, yang berkaitan dengan semangat cintakan tanah air. Okey, faham daripada sudut peranan seni visual ni. Okey. Yang kedua, propaganda. Menyebarkan idea, maklumat, hasrat dan kepercayaan serta pengaruh dan kuasa melalui seni visual. Okey, contohnya iklan dan poster. Sesuatu barangan atau tokoh yang hendak dihebahkan. Contoh macam masa pilihan raya dia buat poster gambar calon. Itu dari sudut propaganda lah, nak sebarkan okey, ni muka calon yang akan bertanding. Itu melalui seni visual, gambaran. Okey, dia akan hebahkan benda tu jadi semua masyarakat tahu. Okey, seterusnya persekitaran. Dapat membangkitkan semangat, kesedaran, tanggungjawab, menjaga dan memelihara persekitaran. Okey, dapat mereka bentuk persekitaran sekaligus mewujudkan nilai-nilai estetik. Okay? Apa itu nilai estetik? Nilai keindahan dalam persekitaran. Contoh apa? Landscape, buat landscape, hiasan pokok-pokok, arca di luar bangunan, di taman-taman ada arca keris, arca harimau contohnya. Itu adalah untuk mengindahkan, mewujudkan nilai keindahan dalam persekitaran menggunakan seni visual. Okey. Seterusnya, budaya. Fahami amalan dalam kehidupan masyarakat seperti baju kurung moden untuk masyarakat Melayu, sari untuk masyarakat India, consam untuk masyarakat Cina dan ini merupakan fashion yang terkini. Okey. Selain itu, budaya ni juga merupakan lambang sesuatu bangsa dan perlu dikekalkan serta dijadikan idea dalam berkarya. Okey. Kaitkan semua dengan karya-karya seni, faham? Tajuk-tajuk dia ni kaitkan dengan karya-karya seni. Seterusnya, warisan. Menjadikan kita peka dan menjadikan kita peka dengan nilai seni, terutamanya kraft tangan. Okey, contoh macam tadi itulah, labu sayung tu adalah warisan. Okey, kraft tangan yang diwariskan daripada zaman dulu sampai ke hari ini masih ada lagi. Cuma fungsi dia ada yang masih kekal, ada yang masih diinovasikan. Contoh labu sayung dijadikan lampu tidur, macam itu. Tapi bentuk labu sayung tu masih dikekalkan. Dan dia juga merupakan warisan dan khazanah yang perlu dihargai, dijaga, dikekalkan dan dimajukan. Okey, macam tadi maksud dia lah, samalah. Okey, karya seni pelukis terdahulu perlu disimpan sebagai warisan sejarah dan boleh dijadikan rujukan. Okey, seterusnya masyarakat. Okey, memupuk minat, memupuk masyarakat harmoni, bertanggungjawab, bersatu padu, bekerjasama dan saling memahami melalui aktiviti seni. Okey, contohnya pertandingan melukis yang boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat. Okey. Melatih seseorang menjadi tekun, kreatif dan penyabar. Ni orang seni ni orang sabar lah. Tengok macam saya. Sabar. Okey, seterusnya. Dapat membentuk masyarakat makmur dan berdaya maju. Okey, itu dalam masyarakat, konteks masyarakat. Seterusnya, dari segi ritual. Okey, contoh arca patung bersakat moyang biawak digunakan oleh kaum Jahud dan Mahmari. Okey, itu adalah kepercayaan mereka. Mereka menghasilkan patung-patung ni, arca ni, untuk membuat penyembahan. Okey, masyarakat dia orang lah. Jangan korang pula pergi menyembah bukan-bukan. Okey. Seterusnya, dalam ritual ni juga dia mengubat penyakit
ataupun itulah pemujaan lah. Penganut agama Hindu dan Buddha menggunakan imej-imej figura atau binatang. Okey. Perantara atau perlambangan dalam kepercayaan untuk upacara ritual. Okey, dia menggunakan lukisan-lukisan, imej-imej. Contoh patung-patung zaman dulu lah. Kalau korang masih tengok dekat kuil Hindu apa-apa je, dia ada gambar-gambar haiwan. Itu adalah bertujuan pemujaan. Itu pun disebut sebagai arca atau disebut sebagai karya seni. Okey. Seterusnya, pengeluaran. Dapat menghasilkan satu ciptaan teknologi terbaru boleh meningkatkan pengeluaran. Contohnya, pengeluaran tembikar dahulu diusahakan secara tradisional, iaitu dilakukan secara manual. Tetapi bila adanya perekaan teknologi terbaru, maka pengeluaran yang banyak dapat dilakukan dalam masa yang singkat. Okey. Ini dari segi untuk pengeluaran lah, untuk dihasilkan jualan-jualan. Okey, nak memperbanyakkan produk. Okey, komersial. Dapat menghasilkan barangan atau produk yang berkualiti dengan reka bentuk tertentu untuk dikomersialkan. Contohnya, reka bentuk pembungkusan botol, kotak, reka bentuk industri, automobil, logo, fashion, pakaian dan lain-lain. Itu semua berkaitan dengan seni visual. Okey, seni visual ni banyak cabang. Okey, dari segi pendidikan pula, memberikan pelbagai idea dalam perekaan seperti kulit buku, penulisan yang kreatif, mereka bentuk alat membantu mengajar dengan seni visual, persembahan menarik, mereka cipta poster dan bahan bermaklumat yang pelbagai dan berkesan. Dapat menimbulkan audien untuk melihat persembahan maklumat dan visual serta ingin membacanya. Okey, peranan seni visual ni sangat penting untuk menarik audien. Okey, kalau korang beli buku daripada muka depan dia dah tak cantik, nak buka isi dalam dia pun macam tak bersemangat, betul tak? Okey, kalau contoh buku yang menarik. Okey, contoh buku saya ni. Kita tengok buku dia punya corak, dia punya reka bentuk dah menarik, dia jadi minat. Makin minat kita nak buka buku satu-satu tengok. Ini semua adalah peranan seni visual. Okey, itu contohlah. Itu dari segi hias reka bentuk yang kreatif. Okey. Seterusnya pemujukan. Okey. Apa maksud pemujukan? Pemujukan ni kita memahami bahawa melalui komunikasi visual. Apa itu komunikasi visual? Ingat lagi tak? Contoh banner, billboard, poster. Okey. Memahami bahawa melalui komunikasi visual adalah satu cara yang berkesan mengiklankan produk iklan. Okey. Seperti poster, spanduk dalam kempen pilihan raya. Macam tadilah saya sebut. Berfungsi sebagai alat memujuk serta mempengaruhi pemikiran individu atau masyarakat. Itu yang tadi yang saya sebut empathy. Okey. Mempengaruhi, dia memujuk lah. Okey. Okey, kelas. Untuk soalan esei bahagian peranan psikologi, peranan sosiologi, saya akan send dalam Telegram. Kita akan buat, nanti saya akan semak, kita akan buat sama-sama. Okey. Okey, bye-bye.